Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani secara langsung dari Studio Wani Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan sepanjang 6 tahun saya melakukan temu bual. Malam ini adalah temu bual antara yang paling sukar bagi saya. Kerana malam ini saya terpaksa bicara untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir bagi seorang tokoh pakar dan usahawan teknologi yang bagi saya begitu terbilang bagi negara, iaitu saudara Azli Paat. Petang tadi telah pun selamat dikebumikan di kampung Perdana Kuning di Berserai, Batu Pahat, Johor. Dan kita ingatkan kembali tentang Azli kerana beliau kerap muncul di Astro Awani dan kerap memperjuangkan tentang keusahawanan, teknologi dan juga merapatkan jurang digital yang ada di negara ini. Melalui pelbagai cara kita dengar beberapa sisipan yang telah pun kami kutip dari beberapa episod yang Azli muncul di Astro Awani. 2012. Okay. Tahun 2012 ialah yang meletup ialah QR code. QR code. Ya, di mana-mana kita nampak ada QR code, ya. Tahun 2013, masalah QR code ni tak semua orang boleh pakai. Kena ada smartphone, Android, kena ada software, kena ada internet. Ya, tahun 2013, kod yang dia boleh gunakan yang tak perlu smartphone, tak perlu internet dan tak perlu kredit. Jadi kod ini sebenarnya dihasilkan di Malaysia, telah pun dipatenkan. Ya, jadi hari ini adalah setahun yang dipatenkan, baru saya boleh cerita di udara. Atau konsep ialah namanya ada kod. Okey, di mana kita boleh mendial menggunakan apa-apa telefon untuk mendapatkan maklumat yang lanjut. Ya, contohnya macam sekarang. Kalau katakan saya nak bagi kad saya, kena SMS dulu, kena Facebook, kena Twitter, kena laman web. Tapi kalau boleh penonton ni buat sekarang juga, ya, kan lagi mudah. Jadi apa yang saya buat ialah sekarang ni saya ada kod dia. Ini kod saya. Dekat telefon, okey. Sebenarnya tak semua syarikat telekomunikasi, tapi kalau yang boleh dial ada terima, menunjukkan syarikat telekomunikasi mereka telah pun ada kod. Saya pun boleh buat kod yang sebegini boleh, ke? Saya. Okay. Ya. Jadi kita sebenarnya memiliki pattern ini di Malaysia dan di seluruh dunia. Okey, dulu kalau nak dial kena mula dengan 012, 013. Betul? Tapi kita kata, kenapa tak payah itu semua? Mulakan dengan nama terus. Mana boleh? Memang mana boleh tahun lepas. Tahun 2013 boleh. Jadi kalau nak bisnes kat saya, mudah saja, keluarkan telefon bimbit masing-masing. Okey, dial di situ star A-Z-L-I. Tapi telefon tapi bukan ke okey, tapi dekat nombor kita tu, dekat nombor 2 tu ada ABC kan? Betul. Jadi tekan saja 2 sebenarnya. Sebenarnya kita tekan 2954. Oh, begitu. Tapi kalau saya tutup yang ini susah nak ingat kan? Tapi kalau dial AZLI sebenarnya dia keluar 2954. Azli telah pun pergi, tetapi legasi Azli tinggal, dan itu yang saya nak bincangkan malam ini kerana walaupun kita semakin ramai usahawan teknologi, tapi kita tahu jurangnya masih ada, dan terutamanya bagi usahawan teknologi Bumiputera. Dan bersama saya pada malam ini, saya ingin letakkan posisi penghargaan Azli itu dari kalangan usahawan teknologi sendiri dan mereka yang hampir dengan Azli secara profesional maupun secara kawan yang akrab. Paling hujung sekali kita ada Saudara Ikhwan Nazri Muhammad Asran, Ketua Pegawai Eksekutif Amans Network. Amans sentiasa di dalam garis masa ataupun timeline Twitter saya untuk saya tengok dan dengar tentang komen-komen terkini teknologi. Dan tentunya Saudara Reza Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Teratur Tech yang kerap muncul di Astro Awani. Dan kita ada Saudara Johari Mustafa, Setiausaha Persatuan Pembekal Kandungan Mudah Alih Malaysia MMCP, yang mana Azli dahulunya memegang tampuk pimpinan sebagai presiden. Dalam konteks ini, tadi yang diambil keluar sisipan video itu, Azli bercakap tentang Steve Jobs sebenarnya pada asal itu kerana dia merangkumkan trend teknologi tahun 2012 dan masuk ke 2013 ni. Dia mengatakan bahawa sejak kehilangan Steve Jobs, malam ni kita bercakap tentang kehilangan, jadi saya nak hubungkan apa yang Azli sendiri katakan. Selepas kehilangan Steve Jobs, pada pandangan Azli, tamat sedikit inovasi baru yang muncul, dan beliau memberikan contoh iPhone 5 di mana pada asalnya itu peta dalam iPhone 5 sepatutnya menyelamatkan nyawa manusia, tapi menimbulkan bahaya. Dan dalam konteks itu bagi beliau sebab utamanya adalah kehilangan Steve Jobs yang mengakibatkan dahulunya Steve Jobs sebagai pemilik besar syarikat, beliau boleh menolak idea, memastikan semuanya berlaku. Tapi bila CEO baru sebagainya perlu menjawab kepada lembaga pengarah sebagainya. Jadi pandangan usahawan tekno, dan Azli meletakkan bahawa yang akan besar meletup pada tahun 2013 adalah ada kod, kerana ia kod
yang akan menggantikan QR code, dan trend itu semakin pudar dan trend baru akan naik. Kerana tanpa menggunakan internet dan sebagainya, kita boleh mendapatkan maklumat dengan hanya menekan star-star dan jenama tertentu, contohnya. Jadi bagaimana anda semua melihat pada pandangan inovasi Azli, usaha Azli dalam merapatkan jurang di antara keusahawanan dalam negara kita dengan apa yang ada di luar, contohnya? Mungkin saya pergi kepada saudara Ikhwan dahulu. Okay, betul. Risiko apabila salah seorang pemikir tiada dalam dunia ni, jadi tiada penggerak, tiada maklum balas, kemungkinan besar macam sindrom yang dihadapi Apple sekarang ni, semua benda dilakukan adalah untuk memuashatikan pemegang saham apa semua. Jadi kerisauan sedikit, saya risau sedikitlah kalau masa depan Adakot tu sendiri, takut produk tu tak sempurna tapi dah dikeluarkan kepada mata masyarakat. Tapi hebatnya idea Adakot tu bagi saya, kerana Azli konsisten. Dia bermula dengan SMS dapat, contohnya. Kita melihat pada kekunci telefon dan kita melihat nombor, tapi dia sudah pun melihat sebenarnya huruf. Dan memang susah nak ingat nombor, tapi ingat sajalah di APAT 32728. Dan saya ingat lagi awal lagi apabila saya mula mengenali Azli, ketika SMS mula nak muncul, masih lagi kita ada pager dekat di tali pinggang dan sebagainya. Beliau telah pun melihat kepada SMS dan membawa kepada pelbagai syarikat, tapi mereka tak tahu nak menghargainya. Dan beliau muncul lagi dengan inovasi lain, dan beliau ada berkata dengan saya pada satu temuan bahawa beliau pergi sebagai seorang usahawan, tetapi yang ditanya oleh orang yang bakal nak menggunakan kod itu dengan dana mereka yang besar adalah bagaimana nak memastikan bahawa keselamatan jaringan bekalan telefon ini padat dan tepat. Tapi bagi Azli, itu kerja telco. Tapi soalan-soalan semua itu dijawab juga oleh Azli. Dan itu merintis jalan bagi saya, terutamanya di hujung 90-an, bagi usahawan tekno, Bumiputra terutamanya, untuk memecah tembok pemikiran itu dahulu. Saudara Reza mungkin arif tentang perkara itu. Bagi saya itulah. I think saya jumpa Azli first tahun 99. Masa itu bersama saudara Kamarul juga. Dan pada masa itu dia mempermudahkan masa itu. Rasanya SMS pun you tak boleh masa tu, telco to different telco tak boleh kan. So betul. Masa tu I think pada masa tu the first time kita nak hantar SMS to a TV show was back then with his technology kan. After dia cakap tu. So pada masa tu I was 17 pun saya tengok SMS ni. Tak adalah kot. Maybe I will not use SMS kan. But then 2-3 years after that SMS meletup kan. And then lepas tu after that he came out with Rakan Corp. Dia teknologi dia mudah. Bagi saya yang menarik tentang Azli ni, dia akan cuba come out dengan teknologi yang mudah dan untuk kegunaan rakyat jelata. Sesuatu yang agak demokratik. And then Adakot ni mudah kan. So dia tak cuba nak buat sesuatu yang kompleks dan highly technical. Dia go very low level sampai saya kalau saya punya mentua pun nak tanya pasal teknologi, pun cakap, ada dengar kat radio tu pasal ni, apa benda yang dia cerita pasal di certain teknologi ni. He could get to that level kan. That is a problem with a lot of technologies. Macam saya sendiri, saya suka something yang fancy and high tech, and being a programmer myself, sometimes saya ada masalah untuk teknologi yang mungkin boleh digunakan oleh orang biasa. Mungkin sebab personality Azli juga sentiasa tersenyum. Saya tak pernah tengok Azli marah, walaupun di tempat hingga sejauh Aceh. Tapi saya pergi rehat yang pertama, apabila saya kembali, Johari mungkin boleh memberikan kita konteks, kerana sebenarnya Persatuan Kandungan Muda Alim bukan hanya melihat pada teknologi tinggi, tapi juga menggunakan pendekatan untuk memudahkan teknologi bagi masyarakat. Itu kita bincangkan selepas ini.
Masalahnya bermula sebab negara kita kecil. Okey. Kita start engine daripada Kuala Lumpur, daripada Johor. Okey. Ya, jadi kita tidak expose sangat berkenaan dengan freelancer ataupun pekerjaan dalam talian ni lah. Okey. Ya. Jadi kalau di Amerika, ya, mereka tidak jumpa antara satu sama lain. Okey. Jadi confidence level tu tinggi. Ya, macam juga bila kita di barang, bila kita pergi kepada contohnya lah mudah ke lelong ke, ramai penipuan, banyak penipuan kat situ. Tapi kalau di Amerika kurang. Ya, jadi begitu juga kalau saya nak bagi projek tu, betul ke dia ni boleh buat? Ya, jadi tahap confidence kita tu rendah. Ya, itu satu. Yang kedua ialah untuk universiti pun dia kadang-kadang terlalu lambat. Ya, macam sekarang ni, ya. Mereka masih belajar aplikasi lama. Ya, sepatutnya ini telah pun diberi secara percuma kepada siapa yang ambil computer science. Bagi untuk dia develop terus. Jadi bila dia keluar nanti, dia tak payah lagi nak belajar ataupun nak pergi kelas lain. Sebab bila pergi kelas luar daripada universiti, kosnya tinggi. Ya. Jadi masukkan ke dalam universiti terus, ya. Macam contoh anak saya di Jepun. Dia ambil bidang bisnes, tapi Apple bagi free. Untuk dipakai. Dan dalam tu dimestikan semua pakai aplikasi yang dalam dia kat sini. Even di US pun macam tu juga, ya. Sepatutnya begitulah dia. Dia punya developer tu kena seiring dengan teknologi. Macam sekarang dia ada gyroscope. Tapi kat mana yang nak belajar dia tu? Ya. Kita kalau kata cakap belajar gyroscope, bagi kat mungkin computer science punya pelajar, mereka pun tak tahu apa dia gyroscope. Jadi kita nak kena mempercepatkan fasa pelajar dengan fasa untuk dijual tu. Azli bercakap tentang teknologi tapi melalui isu pendidikan. Melalui pelbagai isu-isu masyarakat. Jadi mungkin kami di luar ni dalam persatuan kami tak nampak apa yang dalam persatuan kandungan muda, pembekal kandungan muda alim misalnya, mungkin saudara Johari boleh ceritakan visi dan juga wawasan Azli dalam kenapa persatuan itu begitu bersuara tentang isu seperti ini. Ya. Jadi saya sebagai setiausaha Asosiasi Kandungan Muda Alih di Malaysia ni, jadi saya masih ingat waktu pada awalnya kita mempunyai company-company yang banyak dalam bidang mobile content tapi tak ada arah haluan. Jadi apa yang telah terjadi 4 tahun lepas, Azli Paat ya, dia telah mengumpul semua perusahaan dalam industri kita dan cakap why don't we work together, and kita engage dengan local telco di Malaysia ini dan juga pihak regulasi seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, CFM Consumer Forum Malaysia, CMCF, dan kita share apa pandangan kita dari segi industri. Apa yang sedang berlaku, kerana industri teknologi ni memang sangat pesat. Jadi kadang banyak unsur-unsur macam Aziz cakap tu, penipuan yang di mana boleh terjadi ialah bila orang mendapat SMS dan dia subscribe ke SMS itu kan. Tapi at the same time Azli juga champion the rights of the content industry companies, yang mengatakan yang tak semua company yang begitu. Jadi there must be a structure yang mana kita boleh membimbing entrepreneur untuk ke arah local content creation. Kerana Malaysia ni itu dia, kita ada budaya yang penuh dengan sejarah, and then government juga trying to say kita harus create a local content, tapi at the same time teknologi which is coming from dari luar negara, jadi di situ kita melihat gimana kita nak monetize ini. Jadi Azli dalam tugas dia sebagai presiden MMCP ni, dia memang sering vokal dengan memberi banyak talk atau seminar, dan banyak telah menginspire the young entrepreneur, orang-orang macam saya untuk membuktikan perkara tu boleh dibuat. Ingat lagi kali pertama bila Azli bercakap di depan dan dia begitu meyakinkan, macam mudah saja dunia ICT ni. Kalau saya cakap dengan Reza pun kadang-kadang saya rasa macam kalau saya buat tu pun mungkin saya tak boleh buat. Tapi kalau saya cakap dengan Azli, macam semua tu pun saya pun boleh buat. Inspirasi pertama tu ingat lagi? Waktu saya
lihat Azli bila dia bagi speech. Kadang-kadang subjek tentang teknologi itu tidak mudah difahami ya, lagi-lagi generasi yang sudah meningkat ni. Jadi bila dia duduk di depan mikrofon dan menghadap 50-100 orang, dia boleh bercerita tentang teknologi itu seperti senang digunakan. Dan of course macam tadi you mention, orang masyarakat di Malaysia ni banyak yang bersikap negatif. Seperti saya tak beranilah nak download aplikasi itu. Okey, tapi bila Azli menerangkan cara menggunakannya untuk apa, jadi kelihatannya senang untuk siapa-siapa nak memakai dan senang untuk kita memahami. Ya, kadang-kadang konsep tu terlalu rumit, macam konten ya, macam MMS ataupun 3G. Tapi bila Azli Paat tu bercerita, orang cepat. Yang Johari sendiri, waktu Johari muda dulu dan dengar Azli Paat? Yang maksud saya dengar tu dulu waktu mula-mula dia ketengahkan konsep SMS dapat. Okey. Jadi mula-mula dulu saya nak download ringtone. Kan saya fikir, nombor dia apa? Nombor sini 32929, sini 3 nombor lain. Tapi bila tiba-tiba dia keluar, kalau nak dapat SMS dapat. Jadi saya fikir, apa SMS dapat? Jadi bila kita terbalikkan jadi 32728. Jadi dari situ sebenarnya konsep tu memang senang, tapi kita tak lihat pada awalnya, tapi bila dia memudahkannya tu, jadi penyebaran informasi itu senang. Jadi kita tak perlu ingat nombor-nombor yang susah ni. Jadi dari situ saya terinspirasi lah dengan Azli Paat ni. Setiap kali bila dia bercerita, walaupun umur dia dah not to say still young adult atau teenager, tetapi bila dia explain tu, dia kelihatan seperti seseorang yang baru lepas graduate, dan dia very tech savvy. Kadang-kadang saya sendiri pun tak boleh nak catch up. Dia lebih tahu, dan he was from era when tak ada komputer, tak ada mobile phone. Dan setengah orang tidak dapat untuk lonjakan. Untuk adapt ataupun menerima barang-barang ni. Macam mana nak pakai ni? Macam orang-orang yang berumur ni dia reject. Tapi dengan Azli Paat ni dia mencuba. Dan saya sering ingatlah kalau ada gadget-gadget yang baru ni seperti iPhone ataupun BlackBerry, dia lah orang yang pertama yang membelinya, mencubanya, dan dia yang akan komen. Dan saya ingat lagi telefon-telefon ni tak sampai lagi di Malaysia. Dan dia boleh memberi komen dan mengajar orang. Itu yang saya betul-betul inilah. Sebab tu dalam dunia ICT ni kawan saya Reza dengan Azli. Okey. Saya akan pergi ke Arman juga lepas ni, kerana lepas ni kita nak lihat nilai kepribadian Azli itu, kerana saya rasa tidak dapat dipisahkan daripada kejayaan beliau sebagai seorang guru, pakar IT, seorang usahawan teknologi, kerana memberi balik kepada masyarakat itu komponen penting dalam pemikiran dan sikap Azli, dan itu kita kenangkan bersama dengan pakar-pakar di sini selepas ini. Agenda awal malam ini penghormatan, suatu penghormatan yang begitu khas kepada seorang insan usahawan tekno bagi saya begitu terbilang bagi negara, itu Azli Paat telah meninggalkan kita. Saya masih ingat lagi ketika beberapa hari selepas tsunami, malah ketika hari tsunami dan hari selepas itu, Azli berkomunikasi dengan saya dan kata, "Cam, kita pergi Aceh." Dan kalau berbicara dengan Azli, tak payah nak tanya banyak, kerana kalau idea tu dah disusun, maknanya dia adalah tujuan dia. Dan kalau kita boleh tunjukkan beberapa gambar di Aceh, walaupun saya bersama Azli dan beberapa kawan lagi daripada SMS dapat ketika itu dan sebagainya, pergi ke Aceh atas niat sukarelawan membantu, tetapi
nilai yang ada pada Azli itu, nilai usahawannya ada. Walaupun tempat itu belum Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan sebarang pasukan bantuan tiba, tapi kita boleh pergi dan redah saja walaupun kami tidak pernah ke bahagian itu di Aceh. Dan kerana infrastruktur itu tidak ada, walaupun hanya menggunakan Nokia 3310 kalau tak silap saya, dan hanya pada kelajuan 8.9 kbps, kilobit per second tu, masih boleh dihubungkan dengan laptop dan kami boleh berkomunikasi dan mewujudkan jaringan untuk sukarelawan-sukarelawan lain dari Indonesia, dari mana jua untuk berkomunikasi, dan itu membantu lebih ramai lagi mereka yang memerlukan bantuan di Aceh. Walaupun ketika itu PBB, askar mereka yang canggih sudah tiba, tapi mereka hanya di Bandar Aceh. Azli ni dengan sifat usahawannya dan saya bersama beliau boleh pergi ke tempat paling hujung. Walaupun kadang-kadang membahayakan diri kami sendiri, tapi kerana adanya cerapan pandangan seorang usahawan yang biasa melalui halangan itu, maka kami dapat lampaui. Jadi mungkin itu nilai. Kerana Azli bagi saya bukan sahaja mengajar ilmu, tapi nilai yang beliau tunjukkan itu sendiri memberikan sebenarnya satu inspirasi, terutamanya bagi golongan usahawan teknologi Bumi Putera. Okay, saya pertama sekali jumpa Saudara Azli tahun 2005. Masa tu beliau memberikan ceramah. Dan Azli yang saya tahu memang banyak memberikan ceramah. Banyak dalam komentar di Aman Smile, kami ada buat post khas. Banyak komentar kata, Azli dulu ada evaluate saya punya final year project, ada bagi ceramah dekat politeknik ni. Jadi banyak sumbangan yang diberikan semula kepada rakyat, kepada masyarakat. Rasanya dia tiada sifat selfish pada dirinya. Saya ingat lagi lepas tu 2005 saya kenal dia. Kemudian dalam 2000 something kot, masa tu saya pun baru buka syarikat, muda lagi lah. Saya dapat name card dia, saya telefon dia direct, dan masa tu dekat name card dia pun bos lah, CEO. Tapi dia boleh layan pertanyaan saya yang macam dia tak tahu apa, tanya dia apa semua, dia layan saya. Jadi macam kat situ macam menginspirasikan saya juga untuk memberi semula. Trend yang tak ada dalam masyarakat kita, macam semua nak tanya, kalau aku tolong kau apa aku dapat? Itu tak ada pada Azli. Itu tak ada pada Azli. Itu kelainan dia. Reza, nilai itu penting? Definitely. Sebab saya yakin impact seseorang insan yang banyak buat benda macam dia ni besar. Sebab saya nak cakap impact saya masa keluar MHI tahun 2000 hingga 2000 dulu lah dengan Kamarul kan. Bila sekarang saya dah jumpa lebih kurang 15 orang. Dia cakap saya buka company ni sebab saya tengok you kat TV masa tu. Saya rasa saya nak buka. Saya dah jumpa 15 orang. Padahal masa tu saya 17 tahun, saya merepek apa dalam CV tu saya tak tahu. Tapi orang rasa IT tu cool. Saya impact dia, itu impact orang macam saya kan. Jarang-jarang nak keluar TV dan sebagainya. Tapi impact orang macam Azli ni, I would say is very big, especially for the Bumi Putera punya technopreneur community kan. Because kalau kita tanya, first question, siapa dia technopreneur in general kat Malaysia ni yang you boleh look up to? Tak ada. You susah nak fikir. Kena fikir 10 saat je. Lepas tu kalau cakap siapa technopreneur Melayu, at least people boleh cakap, ICT personality, Azli lah. At least there's someone to look up to. I think that's very important. Saya rasa Reza memberikan penutup yang terbaik untuk penghargaan kita bagi Azli Paat. Terima kasih kepada semua. Dan mungkin soalan saya pada anda yang menonton rancangan ini adalah bagaimana kita mahu meneruskan legasi Azli ini yang memberi tanpa meminta dan yang sentiasa bersedia untuk memberi pada sesiapa juga. Kita dengar orang yang baru keluar pengajian penilaian oleh beliau bertaraf CEO, dan saya masih ingat di Aceh kata-kata beliau bahawa kalau kita beri, kita akan sentiasa boleh mendapat jalan. Dan mungkin itu pedoman untuk semua usahawan tekno dan juga siapa juga pelajar dan sebagainya di rumah. Dan saya ingin rakamkan penghargaan juga kepada keluarga Azli yang saya rasa tentunya lebih banyak mengetahui tentang kebaikan yang beliau lakukan. Sekian, selamat malam dan kita jumpa lagi dalam agenda yang episod yang lain. Dan jika anda mahu terus mengikuti perkembangan dan mengenali Azli kembali, terus saja ke astroawani.com. Kami akan letakkan pelbagai cerita yang mampu kami letakkan kembali tentang Azli. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much.